Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersiaran menerusi FB Live. Tadi dah cuba buat, dalam masa 3 minit ada 2 gangguan. Saya dah tak nak teruskan risiko. Saya bergerak mencari satu lokasi dan Alhamdulillah mengikut yang ada sekarang ni full bar 4G. Kan? Cumanya saya kena bersiaran dari dalam kereta sahajalah. Sebab ini kawasan kedai-kedai. Kan nanti kalau kau terdengar bunyi lori ke apa tu, abaikan je lah. Yang penting anda dengar suara saya. Okey. Baik. Topik yang saya janjikan. Sebelum tu. Ini saya memang lain sikit kan. Lain sikit lah hari ni. Saya pakai tudung adik saya, Suraini, yang telah kembali ke pangkuan ilahi pada 28 hari bulan 10 hari tu. Sama-sama dulu kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah adik saya, Suraini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sengaja sebenarnya menggunakan tudung adik saya. Memang ada beberapa kali kalau saya keluar biasa-biasa saya akan pakai tudung yang adik saya pernah pakai ketika hayatnya, dengan harapan apa yang saya buat menggunakan pakaian yang ditinggalkan ini mampu membantu dia kat sana kan. Ada rasa sebab lagi. Mungkin adik sendiri kan. Right. Kita teruskan hidup. Kita teruskan kehidupan kita. Biar yang pergi InsyaAllah dijaga oleh ilahi. Kita teruskan untuk menghargai diri kita sendiri. Itu topik kita hari ni. Ada mak iswai mata lah pagi hari ni. Okey, tak apa. Okey, itu biasa. Okey, baik, itu biasa. Menangis itu biasa. Tapi jangan biarkan tangisan itu menjahanamkan anda. Itu juga sebagai tanda anda menghargai diri anda sendiri. Kalau dah menangis je kan. Sebab apa? Sebab menderita, sebab kecewa, sebab sedih kan. Lepas tu jadi P.Ramlee kan. Bangun-bangun pagi dah tak nampak apa-apa. Siapa yang masalah? Anda juga kan. Okey, so topik kita hari ni. Sebelum tu terima kasih untuk anda. Saya nampak ada 5 orang yang mengikuti saya sekarang. Okay, terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya. Mungkin sekarang ini ketika live ataupun selepas ini. Topik hari ni yang saya bicarakan tadi adalah hargai diri sendiri. Selalu kan ramainya sayang yang kalau contoh kata kalau saya sebut pasal kata kena hargai diri sendiri. Kak Su, macam mana nak hargai diri sendiri? Itu yang akan kita bincangkan. Macam mana nak hargai diri sendiri. Pertama sekali, sayang diri kau tu lebih sikit. Kan? Sayang diri kita sendiri dulu. Baru sayang orang lain. Baru sayang pasangan. Suami ke, anak ke. Ni untuk isteri lah ni. Isteri ke. Sama juga. Kau jangan ingat perempuan je sayang lelaki lebih-lebih tau. Ada juga kes saya. Suami hak sayang isteri ni berlebih-lebih. Datang jumpa dengan saya dekat lengan tu. Lengannya yang sadar itu. Kena gigit kau. Tapi tak buat apa-apa juga saya melampau. Kan? Ini menjadi masalah. Jadi perkara pertama sekali untuk kita hargai diri sendiri adalah sayang diri tu dulu. Sebab tu dalam hadis pun, hadis sebut tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu menyayangi diri kamu seperti mana kamu silap terbalik pula dah. Kamu menyayangi orang lain, kamu menyayangi saudara kamu. Tidak beriman seseorang kamu selagi kamu tidak menyayangi. Maksudnya menyayangi. Aku betul apa benda ni? Betul. Okey. Maksudnya seseorang itu dikira sebagai beriman. Dia pagi-pagi dikacau sikit. Okey, tapi bercakap seseorang itu dikira sebagai beriman apabila dia menyayangi orang lain sama macam dia sayang diri sendiri. Faham? Cari hadis tu. Ni
Jadi kan, okey. Minta maaf, ada call masuk. So dia stop. Okey, saya dah batalkan call tu. Okey. Baik, masuk sekarang ni. Okey. Kita nak sayang orang lain mesti macam mana kita sayang diri kita. Bukan sayang orang lain berlebih-lebih sampai kita aniaya diri sendiri. Itu yang pertama sekali. Okey. Jadi nak sayang diri sendiri ni macam mana pula? Ada kaitan pula dengan perkara yang kedua. Apa yang kedua? Kenalah jaga hak anda. Ini yang paling ramai sangat, minta maaf, isteri fail. Dia sayang suami sampai dia benarkan hak dia diabaikan. Terutama hak nafkah. Saya dah bincang topik jelas nafkah. Okey, saya tak nak bincang dah. Dan macam yang saya share dekat Facebook hari ni, saya dipanggil untuk program wacana Al-Quran dan diminta untuk bincangkan topik culas nafkah undang padah. Macam tu lebih kurang lah. Okey, asal apa pagi ni aku something wrong ni. Okey, tak apa Okey. Dan dalam persoalan, moderator tanya dengan saya, puan, dia kata adalah satu SMS hari tu ada orang mengadu, dia kata kan. Dia pernah komen dekat suami dia, okey, sebab suami dia tak berapa nak bagi nafkah lah. Jadi suami pun ugut nak bunuh diri. Jadi macam mana puan? Saya tak nak jawab hari ni. Dan saya tak nak jawab kat Facebook tadi kan. Tunggu dia punya siaran langsung dia wacana Al-Quran tu nanti akan dikongsikan. Okey. So dengarlah apa jawapan saya yang semestinya biasa-biasa itu akan jadi sweet talker berapi kan. Kan gitu. Okey, baik. So berbalik kepada bab jaga hak. Okey, jaga hak. Ramai isteri yang minta maaf saya sebut tadi mengabaikan hak. Contoh, kes saya yang antara yang saya kendalikan lah sekarang kes WhatsApp. Okey, bila WhatsApp ni memang banyak lah, satu hari 3-4 kes sekarang, yang kes baru. So kes ni dia dah pernah kontak saya sebelum ni. Bila lama diam dan kontak balik. Sebab apa? Sebab suami nak kahwin lain. Okey, so biasalah kan, bila suami nak kahwin lain tak ada orang, apa nak kahwin lain abang? Bila nak kahwin seronoknya? Kau ingat orang gila? Orang gila pun dapat gitu tau. Kan? Orang gila pun dapat tahu suami ingkar lain dan waras. Kan? Alright, okay. So berbalik pada kes tadi, okay. So bila dikorek, kan dia shemang kan. Rupa-rupanya dia ni memang tak berapa nak kisah bab nafkah, kan. Jadi suami tu bila dah rasa seronok je kan. Nikah tu seronok. Ada orang jaga makan, ada orang jaga pakai, ada orang layan tempat tidur kan. Tak payah nak sesak kepala, nak fikir sewa rumah ke, bil air ke, bil elektrik ke. Sebab apa? Bini je yang tanggung semua. Habis tu kau ingat? Kau ingat? Bila dia dah rasa nikah tu seronok, dia nak tambahlah seronok dia. Sebab itulah para isteri, tolong sangat. Kalau kau betul sayangkan suami kau dan kau paling tidak aku tak sayang kau pula kan. Kan. Dah terover sayang suami. Jadi tak berapa nak sayang diri sendiri kan. Sanggup je biar hak diri diabaikan kan. Okey. Janganlah sampai engkau tu diperbodohkan. Kan? Kenapa diperbodohkan? Sebab dia rasa dia dah menang bila engkau tu terlalu sayang dekat dia, kan? Kau ikut je lenggok dia macam mana pun, kan? Maka dia pun tak kisahlah untuk mencari yang baru, menambah keseronokan. Tak kira lah jenahak ke, apa benda sotong ke, contoh, kan? Sebab engkau membenarkan. Jadinya nak hargai diri sendiri, nak sayang diri sendiri, satu yang utama, pastikan hak anda perolehi. Kalau contoh kata, ada di antara anda sekarang ini yang sedang menonton FB Live atau tengok lepas ni, yang membiayai suami anda, makan minum suami, pakaian suami, spender suami, rokok suami. Hei, sampai bila engkau nak jadi bodoh? Minta maaf. Memang saya agak keras dalam bab macam ni. Okey? Sebab memang saya jumpa ramai sangat isteri yang bodoh.
membiayai suami yang tak nak kerja atas nama ikhlas sayang. Engkau dah benarkan suami kau abaikan kau. Okey. Habis tu, bila suami kau dah nak nikah lain ataupun dah nikah lain, baru kau kalah. Dah kau benarkan. Jadi, kalau kau nak kau dihargai oleh suami, kan, walau Kak Su, saya dah buat macam-macam dah Kak Su, kan. Dia minta motor, saya beli motor. Ni aku lakon semula, okey? Lakonan semula, kan. Macam-macam dah Kak Su, saya bagi kat dia Kak Su. Tapi dia kena tinja saya Kak Su. Kan? Aku lakon balik je lah. Itu antara yang sampai dekat saya. Okey? Kenapa kau nak mengungkit segala apa yang kau buat kalau kau membenarkan engkau dianiaya? Dia memang tak rasa pun, suami isteri aku ni baik, kan. Aku nak minta apa dia bagi. 1 dalam 100 belum tentulah. Dia akan fikir, isteri aku bagus, isteri aku baik, isteri aku sayang sangat dekat aku. Aku buat macam mana pun dia sayang dekat aku. Habis? Maka anda yang tentukan hidup anda. Pastikan hak anda. Okey? Kalau dia tak nak kerja, kau jangan bagi dia makan. Bukan tanggungjawab kau pun. Bukan tanggungjawab isteri untuk bagi dia makan. Kalau anda ingat, saya pernah share, saya juga pernah diduga dek suami yang tak nak kerja. Yang lari daripada askar, okey? Dan apa yang saya buat, saya pernah share dekat Facebook, dekat kalian pun saya boleh share. Saya kata, masa tu, saya balik daripada kerja. Okey, masa kerja yang tak bergaji sebelum tu, sebelum isu tu, saya beli 2 bungkus nasi. 1 bungkus untuk saya, 1 untuk 2 anak saya yang sulung yang nombor 2. Okey? Masa tu yang nombor 3 belum ada. Alright? Sebab saya bercerai masa baby saya 5 bulan. Okey? Dan dia hanya tengok je. Aku buat. Bukan tanggungjawab aku bagi kau makan. Kan? Dia jengok je. Tak ada hell aku nak beli. Aku yang tak beli bagi dekat dia pun dia tak sedar-sedar diri juga. Duit aku dalam bank dia ambil juga. Kau tahu? Tambah-tambahlah korang ni suami yang nak duit okok yang nak duit beli apa? Beli spender. Ada pula guna duit isteri beli aja ke awet, kau rasa? Kan? So, siapa? Tepuk dahi jawab sendiri. Okey? Jadi kalau anda masih biaya suami anda, minta maaf. Anda membenarkan diri anda dibodohkan dan anda masih bodoh. Tolong. Saya sebut anda bodoh sebab saya nak anda cerdik. Saya nak anda dapatkan hak anda. Tak payah duk takut lah saat lagi kau minta melampau-melampau dia buat apa. Dia ceraikan saya. Lebih baik kau cerai daripada kau menanggung biar awak hidup tak mati-mati tu kan. Kalau mati senang cerita kan. Kan. Tapi kau bunuh jangan kau beracun dia pula. Kan. Tak pasal-pasal pula aku yang jadi masalah lagi. Okay. So, yang paling penting hak. Bab hak juga. Di samping nafkah, okey. Nafkah ni memang benda isu besar lah, okey. Rentetan daripada situ juga, okey. Kenapa kita, khususnya isteri, payah nak dihargai oleh suami adalah anda membenarkan suami anda abai ruang masa untuk anda. Sebagai contoh hari ni, kan, ramai isteri yang bercerita tentang perlu bermadu dengan handphone. Kan? Betul tak? Suami balik, dia pegang handphone. Kan? Kalau dulu, balik-balik, buka TV, tengok cerita Tom and Jerry. Kan? Isteri dekat dapur, duk kaluk masak lah dengan anak semua. Betul tak? Suami tak membantu. Sekarang tak ada dah Tom and Jerry. Kan? Sekarang ni semua dekat handphone ni. Petik-petik kat ujung jari. Segala benda ada. Bukan Tom and Jerry saja. Kan? Jadi, isteri pun konon-konon lah merajuk. Bawa diri. Kan?
Kau tak payahlah mengajuk bawa diri. Kalau kau nampak suami tu dah kalut dengan handphone pukul 9, pukul 10, pukul 11 malam kan. Dia tergedik-gedik, tergelak-gelak sendiri kan. Kau bagi anak tidur dulu. Kau dah ada anak tu kan. Lepas tu, ni satu perkara lagi sebelum tu. Anak tu bagi tidur awal. Ya Allah. Kadang-kadang selagi sekarang memang tak habis lah. Kalau siapa-siapa yang ada siaran berbayar tu kan, memang takkan habis channel TV kan. Memang takkan habis. Jadinya kena pastikan anak itu tidur awal. Selewat-lewatnya pukul 10 malam anak tu dah ruyum. Dah tidur, dah mimpi dah. Barulah ada ruang masa untuk kita dengan pasangan. Ini kadang-kadang pukul 10, pukul 11 malam anak dah wik wak. Kita pun dah stres semua-semua kan. Dah penat segala benda tu hari siang tadi kan. Terlap sama. Suami membagilah alasan. You tak layan I. You sibuk dengan anak. Kan? You sibuk dengan kerja rumah. Dah kerja rumah pun tak tolong. Kan? Sebab apa? Kita lah konon-konon nak jadi super woman, super mother, super mom, segala super kan. Habis tu dia tu jadi apa? Kan? Sebab tu pastikan anak tidur awal. Okey. Dah anak tidur awal, engkau jangan tidur sama. Ya, penat. Betul, faham. Penat. Yang penat lah. Siang dah kerja rumah. Kok sekarang work from home lagi lah penat kan. Segala benda kita buat. Urusan anak semua kita buat kan. Okey. Tak apa. Dah agak kok nak yang ada baby ke, yang ada anak kecil, nak pupuk-pupuk anak pergi tidur tu kan. Okey. Kau kunci lah jam. Akak pun buat lah. Buat. Akak buat dah. Nak tidurkan anak, kunci jam dulu. Okey? Contohlah katakan nak tidur anak pukul 9.30 bawa masuk bilik kan. Tepuk-tepuk kan. Sementara nak terlelap tu, kuncilah jam pukul 10 suku, 10.30, target sejam. Kan? So, tiba-tiba kau terlelap bunyi balik jam tu, kau jaga kan. Kau bangun, kau pergilah cari suami kau. Suami pun ada musim-musim baru cari kita kan. So, kau pergilah cari suami kau. Jangan kau, biarlah asyik dengan handphone je, biar main layan. Masa tu lah dia akan ambil peluang. Kau dia dekat handphone, kau pergi kat sebelah dia kan. Kau gosok-gosok, kau tepuk-tepuk. Hai, kau tu isteri lah. Segala kuasa ada. Cakap sekarang payah pula kan. Jadinya gunakan kuasa anda sebagai isteri. Cakap elok-elok. Jangan pula lagi. Abang tu asyik handphone. Ni pun payah. Tak boleh. Okey. Jangan berkeras dalam kita menegur suami. Sebab kena ingat suami ni, dia ada ego dia. Kita pun ada ego. Isteri pun ada ego lah. Kan? Ego lelaki merosakkan isteri. Tapi ego wanita atau ego isteri merosakkan diri sendiri. So tolong. Okey? Cakap elok. Macam saya buat tadi lah. Awal-awal sampai tu kau pergi kau belai-belai, kau gosok peha dia tu kan. Habis tu barulah, alah abang ni kita duduk kat sebelah pun nak main handphone juga. Mengada lah sikit. Kan? Takkan aku nak ngajar abang ngada-ngada tu kan. Kau tak payahlah kan. Kau belajar ngada-ngada tu sendiri. Cakap tu lembik-lembik sikit kan. Halah Kak Su, saya tak pandai lah Kak Su. Nak rayu-rayu. Kau jangan nak menipu aku lah. Aku minah rempit ni pun boleh mengada-ngada. Boleh punya lah. Memang boleh. Yang penting suara tu kena slow sikit kan. Janganlah garang-garang nak ngada macam mana kan. Suara tu kena slow sikit. Cakap lembut sikit kan. Lengguk badan tu menggatal sikit. Boleh punya lah. Kan. Okey. So, bab ruang masa. Anda kena tolong suami anda. Kalau anda sendiri jauh makan diri. Okey. Isunya, kalau tadi suami dekat depan ruang tamu ke kan, boleh pergi gosok-gosok. Habis tu kalau suami duduk kat bilik asing. Ini kalau ada yang berlaku, dan memang ada berlaku Memang ada berlaku, konon-konon nak satu bilik asing. Sebab apa? Sebab tak nak ada gangguan masa kerja. Pukul 1 pagi bekerja pelah otaknya kan. Engkau carilah ruang, carilah apa keadaan sekalipun untuk dekat dengan dia. Dan paling penting, okey,
untuk hargai diri sendiri ini adalah anda kena pastikan anda, ini khusus untuk isteri fokus saya untuk isteri ini kalau suami pun sama jugalah sebenarnya yang mana berkaitan tu. Paling penting adalah anda menjaga hubungan anda dengan Allah. Satu kes saya 2 hari lepas. Dia mengadu suami dia memang tak nak kerja. Dan memang dia mengaku, dia kata salah dia. Masa sebelum kahwin pun memang suami dia tak ada kerja lah. Suami kerja tak menentu. Tapi sebab sayang dia kahwin juga. Okay? Dan lepas kahwin alhamdulillah ada kerja. Tapi tak lama lepas tu buat perangai baik tak bekerja. Dia yang menjadi tunggak utama dalam rumah tangga. Alright? Dan isu besarnya di samping suami yang tak bekerja. Okay? Suaminya ni kaki judi. Okay? Dan soalan saya masa tu, kalau suami awak kaki judi, rasanya tak solat lah kan? Jaranglah kot orang kaki judi nak solat kan? Okay? Dan dia kata dia mengaku. Dan saya tanya dia bala, okay, minta maaf awak solat tak? Saya pun jarang-jarang solat. Ini yang paling utama. Kalau nak hargai diri sendiri, kita nak pasangan kita hargai kita, kita nak orang suka dengan kita, layan kita elok, hablum minallah, kena jaga. Kena jaga solat. Saya tak katalah saya ni memang orang yang memang tip-top, okay? Alright, memang kadang-kadang ada juga zuhur pukul 2.30, pukul 3, memang sengaku ada juga, okay? Tapi insya-Allah sedaya upaya kita sama-sama ingatkan diri kita, kena jaga solat 5 waktu. Solat itulah tanda kasih kita kepada Allah. Sebab tu juga Allah bagi kita ujian. Kalau anda ingat, saya pernah share satu kes. Isteri yang memang tak pernah solat, tak pernah tahu pasal solat. Tapi akhirnya mencari Allah dan rasa tenang lepas suami dia buat perangai. Allah sayang kita, Allah bagi ujian. Allah nak kita mengadu dekat dia. Allah nak kita merayu dekat dia. Sebab tu, kalau contoh pula satu lagi, dia pula satu lagi, saya solat buat ujian juga. Kau ni memang nak kena tepuk aku lah ni. Kan? Ujian bukan masuk kata tanda Allah, kita tinggal Allah bagi untuk dekat kita saja. Tapi ujian iman. Sejauh mana kita berharap kepada Allah. Dan saya mengaku, saya sendiri pun lebih suka sebenarnya juga ada ujian. Sebabnya merayu dekat Allah tu lama. Kalau kata bahasa macam tengah-tengah happy lama sikit kan, macam dalam seminggu tu tak ada tersentak kan. Memang mengaku betul lah kan, doa tu pendek je kan. Sebab tu lah kita ni orang kata memang Allah bagi ujian untuk kita sentiasa ingat pada Allah. Jadi tolong, kalau anda nakkan diri anda dihargai oleh pasangan anda, pastikan anda menjaga hubungan dengan Allah. Pastikan pasangan anda juga jaga hubungan dengan Allah. Memang ramai juga yang komen kat saya, tanggungjawab suami kan Kak Su untuk bawa isteri ke jalan yang Allah redha. Ya, betul. Itu antara tanggungjawab suami. Okey? Tapi jangan ingat isteri pun tak ada tanggungjawab tersebut. Sebab dalam satu hadis Rasulullah bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mana-mana suami yang bangun pada tengah malam, dan merenjiskan air ke muka isterinya untuk ajak isterinya solat malam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mana-mana isteri yang bangun malam kemudian merenjiskan air ke muka suaminya untuk ajak solat malam. Sama-sama dirahmati. Renjis je tau, kau jangan siram. Kan siram sekejap lagi basah tilam, aku tak tahu, kau jawab sendiri. Tapi nak cerita kata, hadis ni menunjukkan yang kita isteri pun ada tanggungjawab untuk bawa suami kita ke jalan yang Allah redha. Jangan pula sekejap lagi lantak lah. Aku tak solat ke, aku tak tutup aurat ke, suami aku yang tanggung. Hei, kau bukan budak kecil. Dah pandai menikah dah. Kan? Dah pandai buat anak dah. Takkan nak salahkan orang juga. Kita ni ada peringkat bayi, peringkat mumayyiz, peringkat baligh, peringkat mukallaf. Faham?
suami ke isteri ke semua sama. Tak ada orang keluar-keluar besar tu nak nikah dah. Ada peringkat-peringkat dia. Jadi peringkat-peringkat ini juga menunjukkan ada perbezaan tanggungjawab termasuk tanggungjawab diri kita. Dan kalau dah mukallaf, tak payah nak salahkan orang lain lah. Tak payah nak salahkan mak ayah tak ngajar ke apalah. Kita dah ada tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Kalau kau lapar, kau pandai cari makan kan? Dah tak ada ilmu, kau carilah ilmu. Kan? Kalau kata contoh orang kata tak ada orang ajar saya solat pun, kau jangan nak menipu lah. Sekarang ni segala benda kat ujung jari kan, dengan paling tidak azan ni. Itu benda apa, bunyi lagu apa tu contoh kan. Takkanlah sampai tak tahu macam tu. Kan? Asal tak ada dah orang sebodoh itu kot, kecuali membodohkan diri sendiri lah. Banyak pada bodoh kau ini. Okay? Alright? So, tolong. Memang bab hargai diri sendiri benda yang agak sukar sebenarnya. Tapi kalau anda buat yang pertama tadi, maksud saya, anda memang sayang diri anda dulu berbanding anda sayangkan orang lain. InsyaAllah takkan ada masalah. Dan kalaupun anda diberikan ujian, mengalami kekecewaan dan penderitaan, anda takkan murung lama. Sebab anda tahu apa yang Allah bagi itu adalah yang terbaik untuk anda. Okey? Dan paling penting untuk hargai diri sendiri ini, khususnya kalau anda adalah ibu, berkait rapat untuk anda menghargai anak anda. Kes tadi yang saya sebut pasal suami berjudi tadi, dia mengaku bila dia stres sangat, dia marah sangat, dia marah anak dia. Nampak? Kenapa nak marah anak? Anak tak salah pun. Kan? Sebab apa? Sebab kita sendiri. Kita memilih untuk tidak menghargai diri kita. Kemudian kita rosakkan pula orang yang kita sayang. Anak yang tak pernah minta lahir ke dunia, kita aniaya dia pula. Esok, anak tinggal tepi pelengkang, kau yang nak marah. Okay? Okay? Alright? Okay? So, setakat tu saja. Topik hargai diri sendiri. Okay? InsyaAllah saya akan cuba cari ruang masa pula bulan depan. Sebulan sekali insyaAllah. Sebabnya saya kena keluar sekarang ni. Kalau contoh nak buat FB Live dekat kawasan rumah saya memang agak payah. Nanti lah saya cuba cari tukar telco pula kot kan. Rasa-rasanya nak kena jadi orang yang curang. Kan? Lama dah guna telco tu kan. Tapi tak tahulah kenapa sekarang ni dia buat hal. Kan? Kena hargai diri sendiri. Okay? Tak apa. Saya akan tukar telco. Alright? Kena pula dengan topik kita, okay? So, untuk hargai anda dan hargai hikmat saya sendiri, okay? InsyaAllah, saya akan tukar telco dalam masa terdekat. Dan dipercaya satu telco tu yang boleh saya guna, yang laju kat rumah tu. InsyaAllah, boleh. Okay? Kita jumpa lagi nanti, Alright? So, sehingga setakat itu, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada yang sentap. Tapi memang saya sengaja nak sentapkan anda yang masih lagi tak sedar-sedar diri. Sekarang bukan 2020, dah 20, dah 21. PKP pun dah berapa kali dah. Engkau ni bila nak sedar diri? Kan? Okay? Kita jumpa lagi. Jangan lupa esok malam. NTV 7. Pukul 9 malam hari Rabu. Topik yang bakal saya bincangkan, api dalam sekam. Mengulas drama takdir yang tertulis. Nasib le. Okay? Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya. Moga kita dipermudahkan segala urusan. Kita lebih menghargai diri sendiri dan kekal dalam redha ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.